Ni logo Petronas awak yang buat Marah Datuk Johan. Kita cari solusi. Okay, so hari ni untuk peniaga kecil yang nak buat logo bisnes, hari ni saya datangkan seorang master dalam pembuatan logo bisnes, iaitu Faiz Razak. Betul Faiz? Betul. Betul. Sebelum tu nak tanya, ni logo Petronas awak yang buat Marah Datuk Johan. Okay, so saya hadirkan hari ni sebab ramai orang masih keliru kalau anda kata logo ni adalah branding. Ni kita nak patahkan stigma ni tau. Ramai orang dia cakap, oh kalau nak buat branding kena buat logo. Nak buat branding buat logo. So boleh tak Faiz ceritakan sikit apa ni? Kalau anda kata orang ni peniaga kecil tengok ni, dia orang tengah tengok ni, dia orang nak buat logo ni, apa yang perlu ada pada logo kalau dia nak buat ni? Kita fokus kepada peniaga kecil, jangan fikir the big corporate, bukan Petronas nanti kita akan cerita. Sebab beliau pernah terlibat dengan projek Petronas, kita akan suruh dia cerita. Tapi sebelum tu kencang projek Petronas, padahal job kecil je. Tak apa, dia walaupun dia orang kata memberi, orang kata walaupun projek tu besar, tapi ada sumbangan kat dalam tu, kita boleh claim itu still projek yang besar. Okay, so boleh tak kongsi macam mana kalau anda kata peniaga kecil ni, dia nak buat bisnes ni, dia nak buat logo ni, apa yang patut dia orang buat ni sebenarnya? So kita start daripada paling basic dulu lah. Okay. Sebenarnya kita start dengan benda yang orang selalu buat. Orang selalu buat. Okay, orang selalu buat. Sebab kalau kita tengok branding pun kan, kita tengok kepada apa yang bukan branding. Okay. Tapi kalau logo ni sama juga, kita tengok apa yang orang selalu buat. Orang selalu buat. Silap orang. Selalunya silapnya orang yang kalau dekat Malaysia ni, dia selalu buat logo ni, dia fokus pada produk. Dia bukannya kepada value brand tu. Okay, seperti contoh, kalau contoh? Contohnya kalau kita tengok kan, contohnya lah paling mudah. Contoh paling mudah, orang boleh dapat Contoh paling mudah sekali kan. Tengok contoh Pak Mat Western. Pak Mat Western tengah tengah naik. Okay, Pak Mat Western. Okay. Contoh sebab Pak Mat Western kan. Produk dia adalah produk Western betul? Betul. Dia ada produk macam meatball, Betul. kambing bakar Kambing tu. bakar, So tu pun benda-benda Western lah kan sebenarnya. Okay. Dia bila dia fokus kepada buat logo untuk produk, dia bukannya kepada value yang dia nak bawa. Dia akan start ada masalah bila nak start offer benda lain. Kita boleh nampak lah benda tu sebab contohnya bila nak start offer coffee kan. Jadi Mat Coffee. Mat Coffee yang nama dia. Tak lupa lah apa nama. Mat Coffee. Mat Coffee, okay. Mat Coffee kan. Dia kena buat sub brand untuk benda lain. Okay, disebabkan logo yang dia buat meletakkan Western. Dia fokus kepada produk. Oh, jadi produk tu jadi logo. Betul. Okay. Contohnya buat ini basic lah sebab kalau kita tanya mana-mana business owner yang baru nak start kan. Contoh katakanlah kan, katakan dia nak start berniaga donat kan. Dia kan start katakan nama Adib Donat kan. Okay. So kalau anda kata dia nak niaga tudung, logo dia letak tudung. Tapi kalau tudung ni banyak orang dah avoid lah daripada pakai tudung. Jadi dia punya logo dia. Okay, so kalau contoh kalau orang kata nak niaga kasut, dia letak kasut. Itu salah lah konsep tu. Ya betul. Itu memang sebab isu ni ialah bila kita dah start offer bukan pada produk, sebab kita tahu brand dia akan start offer lebih daripada produk, dia akan start offer value. Sebab adanya experience tu, ada banyak benda lain yang akan main peranan kepada nak create dia punya brand tu. Logo tu memang logo ni sebahagian daripada brand sebenarnya, tapi logo ni sahaja bukan brand. Dia sebahagian daripada brand. So logo ni adalah sebahagian daripada brand. Alright. Jadi kalau anda kata nak buat brand ni, kalau kita nak buat logo, kita jangan letak produk as a brand. Betul lah. So kalau korang yang tengok ni peniaga kecil, kalau korang nak niaga donat, janganlah letak donat tu sebagai korang punya logo. Macam tu, betul lah. Betul, sebab bila you start jadikan you punya produk sebagai logo, you limit the capability ataupun potential brand tu. Sebab bila you kan, sebab brand ni ada banyak value yang kita nak offer kepada orang. Sebab brand, business at its core kan, business secara asasnya dia untuk menyelesaikan masalah orang. Okay, betul kan? Betul. Itu sebab orang berniaga sebab nak selesaikan masalah orang. So bila you dah start selesaikan lebih banyak masalah, so you can start lebih banyak offering lah services ke produk kan. So bila you limit you punya brand kepada that certain problem, tu yang akan jadi masalah bila you nak expand. Sebab kita memanglah kita kena optimis bila kita berniaga. Bukannya kita ni berniaga kecil je. Memanglah sekarang you start kecil, tapi kita kena ada that vision. Kita kena optimistic in terms of creating a bigger vision kan. Kita nak jadi bisnes yang besar. Takkan nak stay kecil sampai bila-bila. Betul. Okay. Ada tak study case yang pernah dibuat, macam contoh macam tadi kan
awak as designer logo melarang ni kau kata mazhab Faiz ni melarang kalau kau nak niaga kasut kau jangan letak kasut tu sebagai logo. Kalau kau nak niaga tudung kau jangan letak tudung sebagai kau punya logo. Itu mazhab Faiz cakap jangan. Ada tak study case kat luar negara contoh macam dia dulu niaga donat lepas tu tiba dia tukar ke, ada tak? Dah foreshadowing ni. Tapi memang benda ni memang kita nampak contohnya Dunkin Donut kan. Okey. Dulu nama dia Dunkin Donut. Dulu nama Dunkin Donut. Sebelum 2019 nama dia Dunkin Donut. Okey. Tapi lepas 2019 sebenarnya dia rebrand jadi Dunkin. Okey. Dia kalau sebab itu one of sebenarnya kesilapan jugalah sebenarnya. Satu kesilapan, satu lagi bila bukan kesilapan lah, lebih kepada nak capitalize ataupun nak memfokuskan opportunity yang ada. Sebab dia start realise yang dia boleh start offer benda lain selain daripada donat. Contoh macam sekarang ni Dunkin Donut kita boleh nampak kalau dekat aku ingat kalau R&R dekat kalau nak balik utara tu ada satu R&R ke Bentong ke apa, dia start ada satu Dunkin Donut. Kat situ ada sandwich kat dia. Dunkin tu. Kita still kadang-kadang kita panggil Dunkin Donut, tapi kita bila dah tukar nama dia Dunkin je, dia ada sandwich, dia ada kopi. So dia lebih daripada donut saja. Kita drop nama donut. Okey. So dia jadi kalau untuk kita flashback ke belakang sikit, sama dengan case Pak Mak Western tadi. Okey, kalau anda kata Pak Mak Western tu dia punya logo adalah Pak Mak Western. So kalau anda kata dia nak niaga kopi dah agak susah dah. Dia kena bawa mak kopi Dia kan. kena bawa mak kopi. Kalau anda kata dia letak Pak Mat saja, mungkin kopi pun mungkin ada kat dalam tu. Betul. Sandwich pun mungkin boleh ada dalam tu. Betul. Okey. And then sebab disebabkan dia letak kita sebab fokus pada logo. Kalau anda kata sebab dia berfokuskan pada western, jadi itu yang dia letak western tu dekat sebagai logo dia. Itu yang kesilapan yang terjadi lah. Sebab katakanlah kan a simple solution kepada Pak Mat Western ni, katakan kita boleh jadikan dia macam warung Pak Mat. Contohnya lah kan, kalau boleh trademark benda tu kan, tak sure kena check kan. Kalau jadikan dia contoh macam logo tu sebagai bukannya Pak Mat Western nama tu kan, bukan Pak Mat Western, dia boleh start offer benda lain selain daripada western punya produk. So positioning dia tu boleh dimainkan kat situ. So lebih Pak Mat Western, kita bukan nak condemn, bukan condemn. Bukan. Ni kita orang kata diskusi. Kita negara berdiplomatik. Kita negara berbirokrasi. Jadi hak bersuara tu ada. Asyik. Kita main kasar pula. Tak ada, bukan. Ni orang kata ini angle daripada seorang designer, logo, branding macam tu lah lebih kurang. Tapi Pak Mat Western kalau nak rebrand boleh roger-roger. Mantap. Dia terus niaga. Okay, so kita dah cerita serba sedikit berkenaan komen logo tu. Jadi untuk korang nak buat logo, kalau boleh buatlah logo yang senang difahami. Betul? Logo yang senang difahami. Kalau boleh, bak kata video yang latest saya tengok awak punya, awak cakap budak kecil tengok pun faham. Dia bukan budak kecil tengok je faham. Budak kecil pun boleh lukis logo. Okey, betul. Kalau korang ni korang tengok level international, Adidas, Nike, diorang level logo diorang memang very simple. Macam tu budak kecil pun suruh lukis Adidas pun boleh lukis. Nike lagi lah senang. Nike lagi senang. Nike seset. Dia macam tu, betul So paling senang. Kemudian kalau boleh buat logo tu jangan letak produk as logo. Itu fundamental dia lah. Mazhab Faiz tu lah bagi tahu. Betul Kita bukan mazhab, ada banyak. Kita pun dah baca daripada designer-designer lain sebenarnya. Sebab kita bukannya ada 50 tahun pengalaman. Jadi nak tahu ada pengalaman tu kita baca buku lah. Okey, bercerita pengalaman ni kita dah cerita panjang, boleh tak cerita Faiz Razak ni? Siapa Faiz Razak ni? Saya nama saya Ferazak. Saya brand designer. Brand designer ni dia cover lebih daripada sekadar logo. So kita design on the whole brand experience of the of your business, daripada how the public perceive the identity of your brand dan juga macam mana you nak execute you punya brand. So pengalaman industri pengalaman dalam industri berapa lama dah? Saya as a graphic designer sebenarnya dah kat 10 tahun. Mantap. Lebih mantap. Master. Astagfirullahalazim. Segan. Lepas tu tapi focus as a brand designer this few years back lah basically. Okay. Jadi itulah kita balik. Tadi saya berminat sebab saya kenal Faiz ni lalu dia punya video yang bercerita pasal Petronas. Saya tertarik lah dia punya history. Petronas ni macam mana dulu pernah keterlibatan?
dalam projek dia tu macam mana? Actually Petronas ada buat event, program Duta Guru. So dia punya collaborator on executing the event is Teach for Malaysia. So this diorang reach out to me lah basically. Maksudnya cerita dia macam kelakar sikit sebenarnya. Sebab masa tu saya tak check email sangat masa tu. Okay. Saya cakap saya tak sempat lah ni. Masa tu dia nak buat event bulan 9. Saya cakap Petronas email cakap tak sempat. Bukan Petronas lah, dia executive lah. But Petronas as a big brand tu dia ni kan. So dia punya orang yang tu kan. So dia mula nama dia Asmara, nama perempuan tu. Asmara dia contact cakap nak join tak event ni jadi designer ni. Cakap saya tak berpuasan email ni. Benda dia tak sempat. Tak apalah. Tapi next time kita ni. Tahun depan tu dia contact lagi sekali. Bayangkan Petronas kejar dia. Dah kejar dia tolak. Puang Hajar nama dia. Bukan tolak. Kita tak perasan. Okay. Waktu tahun bila? Tahun lepas lah sebenarnya dia contact. Tapi saya tak perasan masa tu. Sebab tu kena letak nombor WhatsApp terus tu. Saya pun DM dia tau. Dia tak letak nombor WhatsApp. Astagfirullah. Saya DM. Assalamualaikum Tuan Faiz. So lepas dia kali kedua. So sebenarnya saya terlibat untuk design dia punya key visual lah untuk dia punya event tu. So kita bagi direction on dia punya aesthetic or visual lah. Okay. So daripada situ bila kita start design untuk dia punya program tu, so kita akan start aware lah kepada. Sebelum ni bila saya buat design, kita tak ada involve with corporate yang terlalu strict in terms of dia punya execution. And execution ni sebenarnya kalau kita tengok dekat local businesses lah, kecil atau besar kan, memang jenis ambil lewu execution dia. Tapi dengan Petronas dia memang strict in terms of dia punya, kalau background ni warna hijau dan logo ni boleh warna ni. Kalau background dia bukan warna hijau, logo dia kena warna sekian. Sorry kalau saya potong. Kenapa dia tak ambil international punya orang? Maksud luar selalu kan kalau program bukan program besar. Program tak adalah program besar. Tak adalah besar tapi dia kebangsaan jugalah cerita dia. Dia give impact to the public tu still besar lah kan? Dia bukan macam kita cari solusi yang tak ada apa-apa. Astagfirullah. Okay, terus? Tapi saya tak adalah rasa saya begitu dari kita. Saya tak ada rasa macam saya begitu hebat. Banyak lagi designer lain yang lebih hebat. Jujur. Waktu tu yang terlibat berapa orang? Ada a few team lah. Saya bekerja dengan team daripada Teach for Malaysia lah basically. So kalau nak tengok hasil kerja tu kat mana? Ni kawan-kawan kalau nak tengok hasil kerja ni kena tengok kat mana ni? Kita boleh buka saya punya website lah, faizrazak.com/portfolio. faizrazak.com/portfolio. Okay, so kau boleh tengok hasil kerjanya Faiz Razak. Okay, so tadi kita dah tanya dah macam mana orang kata kalau nak buat logo yang menarik, macam mana nak buat orang kata larangan. Kalau nak buat logo jangan buat macam ni. Boleh tak kongsikan pula kalau kita nak buat logo tu, yang tadi kata mudah tu masih tak dapat bayang lagi. Boleh tak bagi analogi contoh-contoh yang mudah-mudah untuk diorang faham? Paling mudah budak boleh lukis macam mana ni? Kalau aku nak niaga let's say katakan ni bayangkan saya nak niaga ayam. Kalau awak sebagai logo designer, apa yang terlintas dalam otak awak tu? Cakap pasal ayam ni kan? Okay. Kalau kita tengok mana-mana brand nasi ayam yang ada kat Malaysia ni kan? Okay, brand nasi ayam. Nasi ayam gemas ke? Kalau kat Pahang tu kita ada nasi ayam Papa. Okay. Nasi ayam Papa sedap kalau kat Pahang. Kalau pergi Pahang kena singgah nasi ayam goreng Papa. Papa jangan lupa sponsor. Nasi ayam Papa. Nasi ayam Papa jangan lupa sponsor. Betul, kita kalau nasi ayam apa jenis kedai nasi ayam lah basically. Chicken rice shop pun included kan? Okay. Mesti pakai logo ayam. Betul lah. Tapi yang menariknya, kenapa jenama luar KFC dia tak letak muka ayam? Dia letak muka orang. Dia letak muka founder. Betul. So yang founder letak muka founder. Nasi ayam letak muka. Tak, sebab itulah dia. Bila you design a logo, you focus on product and not focus on the value ataupun the services yang you ataupun basically apa you punya value yang you nak sampaikan lah basically. Bila you fokus produk and bukannya pada value brand tu. So itulah isunya. So contoh kalau nak start with ayam jual ayam katakan Adib ayam kan, kedai jual Adib ayam kan. So tak semestinya you kena letak logo gambar ayam. Okay. You have to tengok first of all what kind of problem that you nak selesaikan. Saya nak problem selesaikan masalah orang business yang apa? Ayam buat apa? Ayam lebih kepada ayam yang murah.
jual ayam murah kan Betul, kata kan. ayam murah. So you nak selesaikan masalah ayam. Masa sebab murah. ayam sekarang tengah naik, telur naik, semua ayam mahal. Wah, orang cakap aku nak makan ayam mahal ni, aku nak makan ayam murah. Macam tu. Okay. Audien kita adalah orang yang nak makan ayam tapi harga marhain. Harga mahal. Okay. So Asyik. masalahnya isu dia sekarang ni value yang nak sampaikan adalah penjimatan. Penjimatan, yes. Jadi kat situ boleh nampak value is penjimatan. You nak orang ingat you ni as jimat Jimat. and bukannya ayam. Betul. Ayam tu adalah one of the product yang you service. Betul. Maybe in the future maybe you can start jual ikan murah. Betul. Maybe you can start jual daging lembu murah kan. Betul. So you nak orang fokus kepada penjimatan tu. So maybe you punya logo you could be anything yang related to menjimat kan. Kalau So maybe macam- gambar duit, maybe gambar tabung. Tapi jual ayam tapi logo tabung. Betul, Ayam betul. cap tabung. Betul, dia macam contoh macam Zeus. Dia niaga kopi. Tapi muka dia tak letak kopi pun kat situ. Dia gambar kata ni dia itu yang orang discover kopi kan. Siapa yang nama dia? Tak ingat nama dia. Okay. So you nak fokus kepada you punya value yang you nak deliver tu. Okay. Sebab kalau macam Zeus, dia punya message dia ialah necessity not a luxury. You nak dia nak menyampaikan yang kopi ni adalah satu komoditi dan bukannya untuk value tu masalah yang dia nak selesaikan ialah masalah kopi ni terlalu mahal. So dia fokus kepada kopi tu sendiri, the culture of the kopi tu sendiri. So sebab tu dia punya logo dia balik kepada siapa yang design. Siapa yang jumpa kopi tu. Okay. So nampak dia punya thinking process tu berlainan bila you tengok benda tu daripada segi value apa yang you nak sampaikan. Jadi sebenarnya kalau kita buat, jadi sebenarnya logo ni bukan bercerita tentang logo semata-mata lah. Sebenarnya logo ni memang give a big impact on business Memang Yes. macam tu dia punya ni. Sebab kalau kita nak bila kita design logo lah, I have a few experience jugalah, few years experience jugalah in bila designing logo. Bila kita create a logo yang memang fokus kepada produk, one is you tak dapat create a logo yang betul-betul stand out, ataupun yang bila dah stand out satu, kedua dia tak evergreen. Dia tak kekal lama. Benda tu nanti bila datang nanti dia kena tukar lagi. So your work is not exceptional ataupun memang hebat lah. So in order for you to create a logo yang memang power kan, yang memang tahan lama, evergreen kan, you have to think process of creating the logo tu from another perspective lah. Okay. So kalau anda kata kalau contoh saya suka bagi analogi macam case logo Starbucks dengan Zeus. Ramai orang cakap logo dia tu dia copy paste. Betul ke macam tu? Sebab dia bukan copy paste, sebab dia dalam kategori logo yang sama. Logo pun ada format berbeza-beza. Ada orang cakap ada 3 jenis logo format, ada 5, ada 7. Ikutlah mazhab mana nak ikut kan. So okay, kita ambil paling senang yang awak ingat, kita ambil 3. So dia ada logo satu jenis lencana. Okay, logo jenis lencana. Satu jenis logo ikon. Logo jenis ikon. Satu lagi logo jenis tulisan lah. Logo jenis tulisan. Okay. So ni 3 format logo yang ada. Boleh tak bagi contoh kalau logo yang jenis lencana ni macam siapa? Banyak. Kita contoh yang memang kalau awak sebut orang tahu lah, paling senang. Porsche, Starbucks pun jenis lencana sebenarnya. Starbucks Zeus tu jenis lencana atau mascot lah sebenarnya. Okay, mascot. Lencana atau mascot tu boleh kategori sekali lah. Kalau 5 tu dia lebih kalau lencana tim bola, of course lah. Of course. Itu semua lencana lah. Kalau ni Porsche pakai bentuk lencana juga. Kalau Mercedes Mercedes tu lebih kepada ikon. Oh, Mercedes ikon pula Mercedes ikon. Oish, dia mind blowing macam kenapa tiba-tiba Mercedes ikon pula? Dia So, bukan bila ada tak sorry yang tadi lencana, apa kriteria lencana tu? bila dia start jadi kompleks dia lencana. Bila dia ada lebih daripada satu elemen dekat dalam tu. Contohnya kalau kita tengok Porsche kan, dalam tu ada dia punya daun dia lah, ada kuda dia lah. Betul. So jadi lencana. Tapi bila benda tu simple, ikon lah. Okay, simple shapes. So korang kena take note ni yang nak buat logo ni kena ingat. Tadi pertama lencana, kedua apa tadi? Bentuk jenis ikon. Jenis ikon, Yang ketiga tulisan. 3 elemen ni kalau nak buat logo korang kena tengok, tentukan. Ni aku paling mudah lah ni. Kan daripada pakar cakap 3 benda ni paling mudah. So kalau anda kata logo macam tadilah, macam logo bola sepak. Sorry. Kalau logo elemen tu lebih daripada lebih daripada simple shapes lah. Contoh macam Parkman Western tu itu jenis logo. Jenis lencana lah tu. Oh tu jenis logo lencana. Parkman Western. Tapi Mart Coffee tu jadi ikon sebab simple kan dia punya tu.
Okay, so kalau tadi kalau lebih daripada banyak unsur kat dalam tu, kita boleh kategorikan sebagai lencana lah. Betul. Lepas tu yang tadi apa tadi yang nombor 2? Lupa dah pula dah. Apa? Nombor 2 tadi? Icon. Icon. So kalau icon, apa kriteria icon ni? Icon ni selalunya dia kena simple. Dia kena Simple. Dia satu, dia mudah nak dilukis. Kita boleh lukis pakai tangan balik. Okay, contoh? Shape-shape mudah. Sebab tadi kita dah cakap pasal kereta kan, Porsche kan. So macam Mercedes tadi. Mercedes. Kalau brand-brand luar macam Adidas, Macam Nike. Adidas, Nike. Oh, itu kategori kalau logo simple lah. Simple lah. Tapi between icon dengan tulisan ni, dia dah jadi macam blurry line sikit lah. Sebab kalau contoh, memanglah kita tengah boycott MACD apa semua kan. Tapi MACD is a good example lah. Sebab dia pakai huruf sebenarnya M tu kan. Tapi M tu sebab kita mudah nak replicate balik, and dia jadi antara ikon dengan tulisan ni tu. Tahu tak ni boleh tak kalau ingat lah. Tahu ke history macam mana McDonald punya logo? Ada pernah study logo history. Macam mana boleh M tu give a big impact? M tu macam M McDonald lah, macam mana tu? Sebab if I'm not mistaken lah, boleh betulkan lah kat komen kan kalau salah kan. Sebab one of the few earliest restoran punya kedai kan, ataupun McDonald punya kedai, dia ada this arches kat atas tu. Okay. Ada arch. Okay. Kita panggil dia golden arches. Okay. And then dia punya owner dia tu nama dia The Mac Brothers tu kan. Okay. So sebab tu dia datangnya bentuk M tu, arc tu. Kalau sebenarnya logo sebenarnya ada macam nama dia. So contoh macam Starbucks, nama logo dia The Siren. McDonald logo dia The Golden Arches. Dia logo ni ada nama dia. Oh, ada nama-nama dia. Aduh, nama-nama ni susah Itu bila dah power sangat lah. Bila tinggi lagi lah bila kita start ni. Ini kita cerita ranah-ranah memang the big company punya level lah. Sebab kita kena balik-balik. Sebab at the end of the day, you nak create logo tu, dia kena simple and memorable and evergreen. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Oh, okay. Ini memang elemen yang perlu kita ada untuk bila logo. create logo tu. Okay. So kalau anda kata macam tadi, kita janganlah letak logo tu sebab aku kata produk kita jadi sebagai logo lah. Kalau boleh buat paling simple lah. Selama pengalaman awak buat logo, ada tak logo-logo big yang pernah awak buat? Paling besar. Paling besar ada ke? Jadi ni audien kita pembisnes ni. Rasanya tak besar tu. Paling senang orang nak ingat lah. Paling mudah Financial Faiz. Financial Faiz. Financial Faiz, orang Financial Faiz famous kan. Betul. Financial Faiz tu dia yang so untuk korang semua kalau nak so kita cari solusi ni memang podcast untuk membantu peniaga kecil Peniaga kecil nak kembangkan perniagaan, hanya mendengar podcast saja. Kalau korang nak pergi kelas mahal-mahal, susah lah, bajet tak ada kan. So ini adalah platform yang memang saya sediakan untuk korang mencari ilmu. So saya hadirkan Faiz untuk kongsikan korang tentang untuk buat logo. So kalau nak cari tentang kewangan Financial Faiz kewangan kan? Financial Faiz kewangan kan? So kalau korang nak belajar tentang kewangan, accounting ke apa bla bla, management ke kan, korang boleh follow dekat dia punya platform media sosial lah, Financial Faiz. Nanti mungkin Financial Faiz boleh datang ke sini duduk. Nanti aku roja-roja dia. Mantap. Itu yang kita nak untuk duduk sini kita kongsi semua. Alright. So untuk logo sebab ramai diorang ni, ada tak platform yang mudah kalau diorang nak buat logo sendiri ni? Agak-agak tools untuk paling mudah untuk buat logo. Kadang diorang cakap pergi Canva kau tekan kau jalan rasa cantik, jalan. Dia okey je kalau nak start business kan. Dia yang paling penting start. Betul. Dia yang paling penting start. Buat je dulu kan. Tak kisahlah buat pakai Canva ke, buat pakai AI generator ke, Mid Journey ke apa semua tu kan, ChatGPT, tak kisah. Sebab you bukan nak trademark lagi benda tu. Alright. You bukan nak ni. Asalkan you start dulu kan. Tapi obviously you nak nak deliver something lah kan, ataupun ada idea kan. If you have an idea pun, you just get any designer yang probably yang baru nak start kan. I have this idea, tolong buat logo ni. Just upah je. Upah je. Okay, cerita pasal upah. Selalunya kalau kita upah orang buat logo ni, mungkin macam, alah pusing aku, pening aku nak cerita macam ni kan. Macam mana ni kan, kalau kita nak hire ni, berapa market ni? Logo design ni kaya ke? Boleh naik lambung bini, boleh naik ke? Astagfirullah. Tengoklah kalau saya dapat rezeki naik lambung gini. Amin. So macam mana? Cost dia macam mana? Dia sebab logo ni, ataupun bila kita start cakap pasal branding ni kan, gantung pada value yang kita nak ni lah.
bergantung pada value logo tu sendiri. Kalau you design untuk a small business kan, katakan kedai makcik Kiah kat ujung simpang sana kan, obviously dia pun ada budget dia. Betul. Kalau dia punya logo dia pun, execution dia pun bukannya ada sampai naik billboard. Betul. Lebih-lebih pun dia nak buat stiker tampal kat dia punya nasi lemak. Okay. Kan dia dah buat cantik kan nasi lemak, tampal satu dia punya logo kan. Tu dia punya use case dia pun tak besar. Betul. Capacity pun tak besar. Probably dalam 2-300 tu pun RM50. Bergantung lah. Adalah designer yang nak buat benda tu. Tapi kalau you dah sampai tahap contohnya macam Zeus kan, you dah national level, you dah start naik billboard, and then you ada app, you ada there's thousands of coffee being produced every day, that logo is everywhere kan. So the damage kalau you hire a designer yang murah kan, yang tak ambil kira on the execution part tu sebab bila you start cakap pasal logo, the reason kenapa logo jadi mahal is bukannya pada dia punya experience buat logo tu ataupun macam mana susah kompleksnya logo tu. It's actually kepada execution part dia tu, how the logo satu, macam mana the public receive the logo, macam mana orang terima logo tu, and logo tu macam mana dia boleh reflect value daripada brand tu. And then yang ketiga macam mana nak execute logo tu. Sebab tu kalau dah sampai that tahap, you looking at like 5 figures ke 6 figures punya value for a logo. Kalau macam Xiaomi punya logo tu kan, daripada 4 segi jadi kotak. Betul. Tu kan. Boleh cerita kenapa? Sebab itu lebih kepada reflect kepada value of the brand. Sebab bila Xiaomi rebrand tahun 2011 2012 saya tak silap ke 2014 tak ingat bila dia ni kan, kena check balik bila dia ni kan, bila dia rebrand, dia punya filosofi dia tu masa nak rebrand dia nak lebih human. Okay. So macam mana dia nak reflect benda tu ialah dengan that sebenarnya kotak dia tu is a mathematical equation yang lebih human, maksudnya rounded box tu. So dia boleh reflect value of the company. Although nampak macam aku pun boleh buat, anak aku pun boleh buat benda tu. Itu balik pada elemen tadi yang senang orang kata buat. Nampak senang. But then again adakah dia dapat reflect the value of the company? Dapat. Adakah orang ingat? Dapat. Dan macam mana dia nak execute, still boleh improve dia punya execution. So dia reflect lah. So worth it lah dengan 6 figures yang harga logo tu. Apa $1,000 $1,000 silap. $1,000. Ya. So itu level. Ni kita cerita tak menjawab lagi ni. Berapa ni kalau ada kata ni yang tengok ni peniaga ni baru nak niaga, bang. Saya baru nak niaga bang. Macam mana bang nak upah buat logo bang? Saya ni logo ni memang haram ah. Memang tak tahu, haprek. Macam mana ni? Macam tu. So kalau baru nak start kan, kalau you dapat have a few hundred, so untuk start okay lah. Okay. Tapi kalau you tengok capacity business you, kalau business you dah start besar, produk dah start banyak, you punya dah start naik billboard, then obviously you have to prepare few thousands lah. Sebab like I said tadi, kepada macam mana you nak execute, macam mana the value yang you nak you nak convey the value of the brand tu. Betul. So harga tu bergantung kepada you punya business size. Okay. Tapi kalau orang kata yang baru-baru dalam around 500 tu dah boleh dapat lah. 500 tu lebih bagus lah, banyak dah. Dah dapat banyak lah, 500. So kalau untuk yang nak buat logo, harga market itulah dia. Kalau anda kata korang pening-pening kepala, tak payah pening kepala, hire je orang buat logo. Betul tak? Kan? And jangan risau sangat pasal harga lah sebenarnya, because for every price kan, dia macam nak cakap, selalu orang beli barang Shopee kan, barang order dengan barang Shopee baru sampai kan. Dia macam ni lah. Sebab dia punya rule of thumb dia, the more you pay, the better you get. But then again, adakah ini adalah benda yang you perlukan lah. Contoh-contoh macam kamera lah kan. Alright. Kamera ke handphone kan. Okay. Kalau you memang pakai handphone tu untuk generate income, like macam apa, you ni content creator kalau Amin kan, logik lah dapat iPhone 15 Pro Max. Betul. Tapi kalau you just nak pakai hari-hari, nak WhatsApp pun semua kan, you tak boleh nak justify you punya investment banyak tu. So berbalik kepada you punya size lah. Dan penggunaan kita lah. Ibaratnya kalau anda kata kita ambil kamera tu, kalau untuk kamera just untuk ambil gambar saja dengan resolution yang okey, beli je lah yang biasa-biasa kan. Kalau anda kata kita memang untuk production, lepas tu orang kata generate income, why not? Logik lah. So kalau logo tu untuk korang jangan kedekut untuk buat logo. Dia macam ni lah. Sebab benar kat orang tanya kenapa perlu bayar mahal untuk logo kan. Okay, contoh kita tengok
contohnya kan, kempen raya kan, kempen baju raya. Okay. You ada model kan. Betul. Okay, model fokus sikit lah baju raya, dia nak jual baju raya. Betul. Tapi model tetap solid muka, betul. Betul. Tetap muka nampak Muka cantik. nampak cantik, nampak glowing, blushing Ah. bagai. Tapi fokus pada baju, betul. Betul. Sebab dia punya muka dia tu menyumbang kepada result, the whole overall result, Betul. sebab tu jugalah sebab wajah brand ni Brand. ialah logo. Okay. So memang tu saya cakap, jangan kedekut untuk spend dekat bajet kat logo lah ni sebenarnya. Dia bukannya yang kedekut, bergantung kepada capacity. Sebab Jangan kedekut keluar je. sebab kita tak boleh, sebab kita kena faham cash flow company, dia punya commitment company semua tu, kita kena tahu. Sebab kita tahu at the end of the day, kita bukannya nak bagi company tu bankrupt tak ada berniaga. Kita pun tak nak, sebab kita nak tolong that business. Betul, at the end of the day. Lagi-lagi peniaga kecil kat luar, memang kita nak tolong korang untuk build up business korang lah. Betul tak? So kalau anda kata tu lah cakap, memang untuk orang kata spend duit dekat logo ni, orang kata bukan satu pembaziran lah. Bukan Sebab ramai orang ingat, apa nak elok spend sampai 500 sampai 1000 untuk logo saja. Kalau brand-brand luar yang pernah awak study ni, kita balik pada Petronas. Saya ada tengok video yang pasal rebranding logo Petronas tu. Itu cost dia tu berapa tu? Kalau anda kata awak tahu tak? Boleh ke awak ada study ke tak study? Harganya tu saya tahu sebab sebenarnya ada staff yang buat logo Petronas tu, Johan Arif Design, JAD, apa nama dia tu, Johan Design Associates, JDA, Johan Design Associates. Okay. So tahu lah JDA lagi ke tak sekarang kan, sebab Dia yang diberi mandat masa dia baru start tu lah, buat logo tu. So one of the staff dia tu, actually dia tu hari dia contact saya. Okay. Dia kata dia cerita kan, dia minta suruh kerja balik dengan Petronas ke? Tak Oh, tak ada. bukan. Dia cerita balik lah sebab sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya masa tu. Sebab bila dia design logo untuk ni, orang cakap tu semua kroni lah apa semua kan. So sebenarnya bila logo Petronas ni sebenarnya bila dia rebrand tu, banyak benda yang dia ambil kira sebenarnya masa tu. The research dia punya, sebab masa tu tahun 1990. 1990 ni orang masih lagi shoot pakai filem ni. Okay. And then masa tu dah ada shell apa semua dah masuk tu kan. So dia punya research tu lebih susah. Size dia pun bukannya size kecil, company international. Betul. Funded by government. Betul. Ada dekat F1 lagi. Jadi benda tu benda bukan kecil-kecil je, sebab tu value dia tu memang tinggi lah sebenarnya, lebih daripada 6 figures lah sebenarnya pada tahun 90. Kata ribu. Banyak Jari saya pun macam ni gitu. Untuk logo tu saja. Untuk logo, sebab dia bukan sekadar pada logo, sebab dia included kepada execution dia. Sebab dia punya, bila you hire designer yang lebih daripada 4 figures ni, yang ada ribu-ribu ni kan, dia akan start provide macam mana cara untuk pakai logo ni, macam apa yang kita boleh buat untuk logo ni, macam mana kita nak letak logo ni kat billboard, tak letak kat baju dia punya, kita panggil dia tu logo guide, logo usage guide. Dalam tu kalau saiz paling kecil dia boleh produce berapa, kalau saiz besar macam mana format dia. So masa tahun 1990 saya tak dapat bawa lah benda tu. Tebal ni dia punya guide dia tu, cara nak pakai logo dia. Cara nak pakai dia punya brand tu. Ini hadis Bukhari. Tapi maksudnya benda tu it's not as simple kita buat ni sikit tak, dia lebih kepada macam execution dia tu. Betul saya cakap tadi, logo tu jadi mahal sebab execution, macam mana nak pakai dia tu, apa idea behind the logo. Macam mana apa yang kita tak boleh buat kat logo tu. Basically the whole usage. Kalau kita beli kereta, beli barang lah, kita beli iPhone pun mesti ada manual kan. Betul. So macam tu kat dengan logo. Okay. Kita ada manual dia, macam nak pakai dia, apa logo yang dia, apa logo ni colour apa yang dia tak boleh bersama dengan colour apa yang dia kena pakai. Lepas tu colour tu pula specification, sebab you dah bayar high end kan, you dapat detail lah dia punya ni. Sebab tu dia cakap bergantung kepada you punya budget and bergantung kepada you punya business capacity. Kalau business you dah sampai 10 cawangan, 20 cawangan kan, takkan you nak spend RM50, RM100, RM500 tu logo, betul? Betul. You punya brand akan ada risiko kat situ lah. Okay. Dia mungkin ada yang tengok macam, takkan nak allocate brand sampai macam tu kan. Mungkin ada yang macam tu. Tapi dia yang menarik macam ni tau. Walaupun brand tu dia tak hidup, tapi dia boleh menyampaikan banyak mesej. Seperti contoh macam phone saya tarik macam phone lah Contoh macam phone, kalau kita guna phone untuk budak-budak,
kita dah terbayang dah macam mana phone untuk budak-budak. Font. Phone. Apa sebut saya? Font. Saya sebut phone phone. Sorry. Sasu biasalah lidah Jawa kan. Bayangkan phone tu sendiri, bayangkan dia kalau untuk budak-budak, kita dah boleh bayangkan dah budak-budak punya macam mana. Ya, betul. Kalau yang hardcore, kita dah boleh bayang lah. Yes. Padahal benda tu tak hidup. Tapi dari segi emosi, dari segi mental tu kita dah boleh dapat rasa kan. Betul. Itulah juga yang ada pada logo. Okay, menarik. Untuk logo memang best. Jadi kalau anda kata Petronas dah, Starbucks dah, boleh tak ni mungkin ada yang nak tanya yang tadi, yang pasal tadi, sorry yang 3 tadi kita dah cerita pasal kita balik ke belakang sikit sebab tadi dah terskip banyak. Logo dah, tadi apa tadi, icon icon ke apa nombor 2 tadi, Macam nak buat logo, nak buat logo, icon dah. Lepas tu yang ketiga tadi apa, tulisan. So kalau tulisan, ada tak contoh tulisan yang ada brand-brand besar tulisan ni? Tu Kahat tu tak adalah. je. Kak Han ni, sorry kalau nak sponsor, alhamdulillah. Kak Han ni dia ada logo dia. Betul, dia ada logo dia. Dia ada logo dia. Tapi macam mana ni, sorry dia bawa 2 logo. Macam mana tu? Ni baru ni terfikir ni. Tak, sebenarnya Kahat logo dia yang tu je, yang C tu sebenarnya. Tapi kenapa macam ni, dia kenapa tak ada C tu? Kenapa dia letak Ni dia letak baju je, bukannya logo dia. Oh ya. Contohnya paling banyak lah kalau kita tengok logo yang pakai tulisan ni. Contohnya macam kat kamera banyak kita nampak Sony, Fujifilm, Canon, Nikon. Dia tak ada macam mana cakap, icon. Dia pakai tulisan je. Bila you nak benda tu, selalunya pakai jenis logo jenis tulisan ni bila dia bukannya B2C, bila lebih kepada B2B. Oh, B2B. So boleh explain tak ni? B2B, B2C, B2G. B2B, business to business. Business to business. B2C, business to consumer. Business consumer. Yang B2G kepada orang. B2G, business to government. Kalau yang tulisan macam ni? Selalunya bila nak ada cantik ni, bila nak ada tarik minat orang ni, selalunya B2C. Bila nak nampak funky apa semua ni. Tapi bila if business tu lebih kepada antara business ke business, contohnya macam cakap bisnes ayam tadi kan. Betul. Bisnes supply ayam kan. Tak payah risau sangat pasal logo lah. Betul lah, jujur, tak payah risau sangat pasal logo sebab you are between business to business. You lebih kepada apa yang you jual, aku boleh fulfill tak kau punya demand. Tu je. Tapi macam sama juga dengan B2G semua kan. Tapi bila you start dalam B2C, business to consumer, then you will have to consider very heavily on punya logo. So ada cerita tu kenapa kena heavy tu? Kenapa? Sebab kita kena ingat ni. This is my one of the thing yang I jumpa, I baca kan. Ni kena masuk TikTok. Keratan ni kena masuk ni. Kena cakap menarik. People doesn't buy because of specs. People doesn't buy products because of how great the product is. But people buy because of emotion. Wes, cakap. Sebab emosi. Kita beli ikut perasaan. Okay, betul. Manusia beli sebab perasaan Baru saya tertarik. Perasaan tu orang tanya, kenapa orang sanggup spend pada harga macam contoh Gucci, LV, bag yang branded. Mesti korang tanya, kenapa dia nak beli bag sampai harga RM5,000, RM10,000, RM15,000, RM20,000? Padahal bag plastik pun Padahal bag plastik. Betul. Kita beli bag bag Charles & Keith pun berapa, $200 dapat dah. Bag okey juga, tapi nak kena beli Prada juga. Betul. So dia beli disebabkan emosi. Orang beli sebab emosi. Sebab tu lah you have to very concern dengan you punya identity punya brand. Macam ni visual of the brand, macam mana brand you ni nak macam mana you nak bawa perasaan brand tu kepada orang. Sebab tu kena ingat tu, orang beli sebab emosi. Sebab tu lah daripada awal tadi kan, sebab tu cakap kalau brand aku tak cantik pun beli juga, barang aku bagus. Tapi sebenarnya kalau you produk bagus tapi tak cantik, orang pun macam segan juga nak story. unless kalau that product is memang identity dia tu ialah memang identity dia tu, kita panggil dia tu memang nak bagi dia nampak macam gitu kan. Memang identity memang bagi identity cacang merbah. Betul. And then okay lah, that is your identity. Tapi you kena konsisten lah. So tak semua produk you cacang merbah. Tak ada yang minimal. Tak ada yang tiba luxury punya vibe ke apa. Faham. Oish, kalau bercerita pasal logo, dia terus otak macam aduh sakit kepala. Logo macam mana nak buat, kadang terfikir juga kan. So sebenarnya kalau bercerita pasal logo ni, dia kalau apa orang kata berdasarkan ilmu yang awak belajar lah untuk logo ni kan. Kalau let's say logo ni dia kalau untuk peniaga kecil ni, yang ni nak niaga kecil ni, dia masih tak dapat jawapan dia. Jadi aku nak buat logo ni sebenarnya kena yang hardcore ke atau yang just macam Adidas ni tu simple je. Kalau niaga ayam letak je gambar kepak, settle. Itu je lah Dia
dia berbalik kepada ni, satu yang objektif untuk buat logo ni, satu untuk orang ingat, mudah untuk orang ingat. Okay, catat untuk orang ingat. Satu Satu untuk orang ingat. Nombor dua, untuk mewakili bisnes you. untuk mewakili bisnes. Muka brand business. tu. Okay. So kalau you dapat dua ni cukup, dua ni dulu cukup lah. Dia senang untuk ingat. Lepas tu dia dapat represent the business lah in a way kan, the brand in a way. Jalan. Jangan overcomplicate benda. Oh, logo aku tak perfect lah, aku punya logo ni tak begitu cantik, tak professional. Sebab you kena faham yang even brand besar pun dia start bukannya dengan logo professional. Logo dia berevolusi kan? Logo memang akan kita kena terima hakikat. You have to rebrand at one point bila you business start berkembang lagi, besar lagi. Ada tak ni study case yang brand yang senang orang ingat? Starbucks. Kita ambil Puma lah. Okay, kita ambil Puma dia antara logo yang paling rajin rebrand. Oi, rajin. Banyak gila dia rebrand, bertukar-tukar logo dia. Dia start dengan yang first kali bentuk D dengan ada gambar harimau kumbang lompat kat tengah-tengah D tu. Okay, itu dulu Itu dulu first kali bila dia start. Uish, nampak macam budak-budak tu. Budak betul. tak nampak professional lah. And then lepas tu dia rebrand lagi, lepas tu dia tukar gambar kasut dia tu, gambar yang ada line dia tu kan. Kan dia punya kan kasut ikonik dia. Puma tu kan, Puma line 3 kat tepi tu. Tiga ke satu tak sure lah. Line nanti kita tunjuk gambar dia. Lepas tu dia tukar lagi, baru dia tukar gambar harimau kumbang dia macam lepeh macam tu. Lepas tu bau sengit dulu. So nampak tak, evolusi tu akan terjadi juga. So in a way juga dia macam represent you punya business tu berkembang. Growing lah. So yang kalau yang korang berniaga tu takut alamak branding ni aku nak bawa lila yaumil kiamah katakan, nak sampai bawa mati branding jadi risau. Branding akan berevolusi juga. Sesuai dengan orang kata sampai satu tahap tu memang akan berubah juga. Sebab brand nak tak nak kita kan terus rebrand. Atau kalau tak rebrand, kalau identity tu dah strong kan, dia akan refresh dia punya brand tu untuk nombor satu yang paling sebab utama dia lah untuk kekal relevan. Kekal relevan on market lah. Okay, sesuai dengan orang kata setiap tahun tu berbeza-beza kan. Market shift. Okay, so let's say katakan kalau kita rebrand, logo kena berubah juga? Tak semestinya. Tak semestinya. Contohnya balik pada Petronas Petronas tadi kan. Sedap di situ Petronas. Sebab kalau kita tengok Petronas kan, dia rebrand, dia punya rebrand paling besar pun bila dia tahun 85 dia start kan. Tahun 90 dia rebrand jadi itu kan, yang kita tahu kan. Tu ada sikit dia adjust sikit pada 93 tu kan, yang dia tu tak documented lah, yang 93 yang ada logo PAS tu. Susah nak cari kan. Nanti boleh dalam dia tu ada orang cakap logo PAS tu. Tapi itu memang tak documented lah benda tu, dan tak official lah. Tapi yang official dia daripada 85 dia start, dia rebrand first tahun 1990, and then tahun 2013 dia ada 3D sikit, dia refresh je. And then dia cuma letak agak-agak shadow macam tu. Shadow macam tu. Lepas tu tahun 2019 dia rebrand. Dia maintain balik logo dia daripada tahun 1990 tu. Yang flat tu, tapi dia add dia punya execution dia tu yang berubah. Dia ada dot element system tu. Itulah dia cakap tadi, yang logo boleh maintain tapi refresh you boleh add elements. Execution tu yang penting. Okay. So yang memang boleh nampak cuma orang-orang branding, orang-orang logo yang buat design ni boleh nampak lah. Kalau macam public macam kita, macam saya sendiri orang biasa marahin tengok sama je kan. Sama, tapi dari segi value dia terus meningkat Yes. Value dia terus meningkat. Macam Dunkin Donut pun tak silap saya dulu namanya Dunkin Donut. Sekarang namanya Dunkin. Apa lagi yang bertukar, yang nampak dulu Starbucks Starbucks pun dah berapa kali tukar logo sebenarnya. Betul. Logo Starbucks yang first warna coklat. Warna coklat. Lepas tu ada gambar ni, atau apa, duyung tu tak pakai baju. Nampak dah ada. Memang tak, kita tak cakap benda-benda pelik kan. Memang, tapi over the time bila dia rebrand, dia bukan rebrand, dia refresh logo dia, refresh. So ini adalah fakta yang kita tak boleh nak nafikan. Over the time, brand kena berevolusi. Kita tak boleh nak tahan, brand aku tak payah nak rebrand bertahun-tahun. So ada setengah case kalau anda kata rebrand, logo pun berubah. Ada yang case logo stay, kita rebrand, tak ada masalah juga. Element semua. Contoh macam Dunkin Donut tadi kan. Dunkin Donut kan dia drop nama donut tu kan, jadi Dunkin je kan. Tapi yang berubahnya ialah dia punya store dia.
Store dia instead of dia invest banyak kepada tukar logo dia, dia invest kepada experience store dia, dia invest kepada dia punya marketing dia. So dia punya rebrand tu lebih fresh. Walaupun lebih simple. Dia bawa nama yang sama. Nama yang sama sebab nak maintain orang punya mudah untuk orang ingat. Tapi dia invest lebih kepada experience of the brand. Sebab yalah nama dia dah besar kan. Dia orang kata di hati consumer tu dah terpahat. So tiba-tiba nak ubah susah juga. Alright. So ni mungkin ada yang tanya, mungkin ni ada sebelum orang kata kita nak pergi ke soalan lain ni. Ni nak tanya juga ni. Minum. Panjang lebar. Saya jarang kalau buat podcast tu. Ni first time podcast yang memang panjang. Memang bercerita habis lah. Saya memang cerita habis. Sebab saya pun orang yang suka dalam bidang branding dan marketing. Logo lagi pun saya minat. Jadi ada tak logo-logo yang kat Malaysia ni looks like international tapi dia local brand? Dia logo-logo dia sebenarnya boleh tak logo logo tu dia nak buat orang kata looks like international. Banyak kan ni banyak peniaga kecil yang kita tengok ni, dia buat logo memang nampak Malaysia gila. Tengok je aku tahu ini Malaysia. Aku tengok je aku tahu ni Malaysia. Ni korang kena belajar ni. Sebenarnya tak ada masalah sebenarnya kalau nak buat macam tu sebenarnya. Kalau tak ada masalah. Cuma dia ada cuma dia. Ada cuma dia. Ada tetapi dia tu. Dia kalau Tami ni sebenarnya tak boleh tu. Kalau orang tua saya cakap kalau cuma tak boleh. Boleh. Cuma tu tak boleh nama dia. Cuma kita akan limited kepada a certain group of market je lah. Maksudnya kita limited lah. Macam awak cakap tadi lah, kita limit kita punya potensi lah. Brand punya potential. Logo, kalau nak cakap logo yang kat Malaysia ni yang nampak international ni, sebenarnya kita boleh tengok legacy punya brand lah. Brand-brand yang dah lama sebenarnya. Walaupun dia satu sebab dia tak pakai nama Malaysia lah. Dia pakai nama tapi sebab dia start lama. Dia start daripada ni dulu kan. Tapi antara brand favourite yang saya suka tengok, yang orang selalunya tak sedar yang dia ni punca kepada kita minum kopi kat Malaysia ni, ialah San Francisco Coffee, SF Coffee. SF Coffee. Itu sebenarnya Malaysia punya. Itu Malaysia punya. Dia start tahun mati aku ingat itu luar negara. Dia start tahun 97 tak silap. Lepas tu tahun 98 baru Starbucks masuk Malaysia. Sebab San Francisco Coffee dapat proof yang ada demand dekat Malaysia. Market demand tu ada. Lepas tu Starbucks ibarat dia intai-intai dulu. Dia tengok ini orang apa boleh buka sini kopi. Dia tengok alamak ada market, demand ada. So aku masuk Zaz. Dia yang punca triggered kepada owner Starbucks tu. Contohlah jangan owner Starbucks. Kita kena masuk Malaysia kan tu. So, contoh macam ni lah. SF Coffee lah. SF Coffee saya suka sebab ramai orang tak sedar dia ni local brand. And dia memang very focus on delivering coffee. And coffee dia tu dia kalau perasan kan, when orang start boycott Starbucks, orang start boycott this Zionist punya brand kan. Kita nampak Zeus memang kau dia punya buttercream lah apa semua tu kan. So dia ambil kesempatan lah. Dia ambil kesempatan. Tapi SF maintain, relax. Sebab dia tahu apa yang dia buat. Dia tak nak larikan DNA dia. Dia tak ada nak macam orang dah start buat buttercream, orang dah start buat charcoal coffee ke apa kan. Aku relax, aku maintain. Aku jual barang yang orang tahu reliable. Orang memang datang kat aku sebab this is a reliable source of coffee. Yang memang dapat quality coffee yang tak mengecewakan. Dia maintain je lah. Dia bukannya aku nak kena join hype, tak ada. Dia maintain, relax. So, dia memang sangat-sangat menjaga DNA dia. Betul. Bahasa muda dia jaga DNA lah. So kalau anda kata itu salah satu yang ada. Kalau yang lain-lain? Yang lain ada? Big Apple. Big Apple Malaysia punya? Big Apple Malaysia. Wah. Tapi nampak macam kat New York Pandai tu dia niaga buat logo. Sebab Big Apple ni contohnya pandai lah. Sebab dia tak letak nama Big Apple Donuts ke apa kan. Dia Big Apple. So katakan in the future bila dia nak introduce benda lain yang bukan donut, dia tak ada masalah benda tu. Okay. Dan logo dia pun dia bukan letak donut. Dia gambar bandar, gambar New York. So kau take note, international pun bukan international, local brand pun dia dah mempraktikkan konsep macam orang luar punya tau. Dia niaga dan Big Apple. Dia niaga donut, Dia niaga donut. Tapi dia tak letak donut pun sebagai dia punya logo. Dia buat bandar New York sebagai logo dia. Sebab dia nak bagi vibe New York tu lah. So kalau anda kata korang nak niaga nasi lemak tu rasa macam kat Langkawi, letaklah
logo helang. Kau rasalah nasi lemak kau teringat dulu kat Langkawi. Yes, sebab harga Langkawi. Betul lah, harga Langkawi. Kalau nak rasa macam harga kat Mekah, letaklah nasi lemak korang logo Mekah. Lagi satu tak silap, Bonia pun lokal. Oh, ni lokal. Tapi tak nampak lokal kan. Execution dia tu cantik. Execution dia, feel dia tu memang rasa macam international. Okay. Kalau ni, sorry nak tanya, Zeus local brand? Lokal. Zeus local kan. Local brand sebab saya ingat kan Zeus tu local international. So saya rasa untuk part logo ni banyak korang dah belajar. Nanti untuk next season kan, mana tahu boleh Faiz datang lagi, boleh? InsyaAllah boleh datang logo ni dah banyak sangat, korang boleh cut, boleh catat apa info-info penting yang ada kat situ. So thank you Faiz. Itu je untuk datang ke podcast kita Cari Solusi. Jadi untuk korang yang tengok video kali ni, jangan lupa untuk subscribe, follow media sosial kita Cari Solusi, podcast yang akan membantu peniaga kecil untuk kembangkan perniagaan hanya dengan mendengar podcast. Jadi itu saja. Assalamualaikum. Kita cari solusi.